wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Azrain, Cikgu Geografi anda, dan Cikgu ucapkan selamat kembali walaupun kita masih lagi dalam keadaan PKP ini. Dan Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Dan ini Cikgu nak ucapkan selamat kembali ke sekolah, walaupun sekolah dalam online, kita tetap kena ada semangat untuk kita belajar. Okay, jadi anak-anak murid tingkatan 2 2021, insya-Allah lah, Cikgu doakan supaya semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan jangan lupa tengok video Cikgu ini, kerana Cikgu akan tayangkan nota-nota PowerPoint dan juga latihan-latihan geografi yang Cikgu sediakan khas untuk kamu semua. Baiklah, kita sambung di mana memandangkan kita berada dalam kelas yang pertama. Kita baru mula tahun 2021. Jadi Cikgu nak terangkan lah apa yang kamu kena belajar dalam tingkatan 2 ni, geografi tingkatan 2. Okey, di mana dalam geografi tingkatan 2 ni kamu akan belajar sebanyak 5 tajuk. 5 tajuk yang utama. Okey, nanti Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, dan juga Cikgu akan bahas, kata forward dalam grup lah, apa yang kamu kena belajar dalam tingkatan 2 ini. Dan sebelum itu kamu kena sediakan pen dan kertas lah, buku kalau ada buku kosong, buku baru boleh buat untuk sediakan untuk geografi. Kalau tak ada, sambung saja daripada tahun lepas, tingkatan 1 tahun lepas. Jadi kamu boleh sambung nota-nota dan latihan-latihan Cikgu dalam buku itu. Okey, jadi orang kata yang pertama sekali, yang penting adalah mental kamu. Mental kamu nak belajar sesuatu ilmu pengetahuan itu yang paling penting. Video Cikgu ni kamu boleh tengok bila-bila masa. Jangan lupa like, subscribe channel Cikgu ni. Okey, yang pertama sekali dalam tingkatan 2 ni kamu akan belajar dalam kemahiran geografi. Okey, kemahiran geografi di mana hari ini kita akan belajar tajuk skala dan jarak. Okey, yang kedua masih lagi kemahiran geografi, iaitu peta topografi. Yang ketiga geografi fizikal, di mana geografi fizikal ni kamu akan belajar cuaca dan iklim. Kita akan tengok pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, dan juga bagaimana pergerakan bumi itu memengaruhi terhadap cuaca dan iklim di muka bumi kita. Nanti kita akan belajar. Okey. Baik, yang ketiga. Yang ketiga kita akan belajar tentang masih lagi geografi fizikal, iaitu cuaca dan iklim, di mana kamu akan kenal pasti jenis-jenis dan ciri-ciri iklim di dalam Malaysia ni. Alright. Okey, yang keempat kita akan belajar geografi kawasan, iaitu di Asia. Okey, Asia. Yang keempat. Okey, yang kelima geografi fizikal, geografi manusia, pengangkutan dan telekomunikasi, isu dan pengurusan alam sekitar, itu yang keenam. Di mana ada 2 tajuk ini, yang keenam ni, iaitu pemanasan global dan juga teknologi hijau. Baik, jadi kita akan sambung video ini dengan tajuk yang pertama. Baik, kita masuk tajuk yang pertama, iaitu tajuk skala dan jarak. Okey, di mana dalam tajuk ni hari ni kamu akan belajar 2 saja tajuk. Sebenarnya ada 4, tetapi kita akan belajar 2 saja, iaitu yang pertama menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Dan yang kedua menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, jarak skala penyata, skala lurus dan skala pecahan wakilan. Okey, lagi 2 tu kita akan sambung minggu depan, insya-Allah. Okey, di mana dalam tajuk ini, kepentingan kamu belajar dalam tajuk ini adalah untuk mengetahui skala dan jarak, bagi memudahkan kita lah untuk membuat perancangan tepat kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, terutamanya dalam yang melibatkan kos dan juga masa.
Okey, kita tengok 1.1 iaitu skala. Apa maksud skala? Okey, skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding jarak di atas permukaan bumi. Okey, di mana kita tengok contoh senang Okey, 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, di mana 1 cm itu di atas peta dan di jarak permukaan bumi adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1 kilometer. Okey, ini contoh jarak sebenar di permukaan bumi dan juga jarak di atas peta. 1 cm, 1 km. 1 cm, 1 km di permukaan bumi. Adalah nisbah skala. Okey, jenis-jenis skala pula ada 3 iaitu skala lurus. Okey, skala lurus. Yang kedua, skala penyata. Dia menyatakan 1 cm mewakili 1 kilometer. Dan yang ketiga, skala pecahan wakilan 1/100,000. Baik, ini kamu akan jumpalah di atas peta. Kamu semua akan jumpa skala-skala ini di atas peta dalam geografi. Dalam geografi memang kena tahu peta lah. Okey, kita tengok dulu skala lurus. Di mana skala lurus adalah berbentuk satu garisan lurus yang dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama jarak dia. Kita tengok contoh nanti. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Dan juga terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Ini contohnya. Okey, ini skala lurus mudah. Ia terbahagi 1, 2, 3, 4 kilometer. Dan skala lurus penuh. Skala lurus penuh ni jaranglah di atas peta kita gunakan, skala lurus mudah saja. Okey, tadi skala lurus, ini skala penyata pula. Okey, skala penyata dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Contoh, 1 cm mewakili 1 km, 1 cm mewakili 2 km dan 1 cm mewakili 5 km di atas permukaan bumi. 1 cm di atas peta mewakili 1 km di permukaan bumi. 1 cm di peta mewakili 2 km di permukaan bumi. 1 cm di atas peta mewakili 5 km di permukaan bumi. Ini contoh peta. Okey, skala. Ni skala dia di bawah ni. Tak nampak. Nanti juga akan bagi PowerPoint penuh. Kamu boleh tengoklah. Okey, ini contoh skala penyata yang terdapat di dalam peta. Okey, skala pecahan wakilan, skala yang ketiga. Okey, di mana skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan, di mana contoh satu nisbah 100,000 disebut sebagai 1 nisbah 100,000. Okey. Kita boleh tengok. 1 di atas bumi, 1 cm di atas peta bersamaan 100,000 cm di atas permukaan bumi. Maksudnya di sini 100,000 cm ni bermaksud 1 kilometer lah. Takkan kita nak kira 100 cm di permukaan bumi kan. Kita guna kilometer lah. Kita tak guna cm di atas permukaan bumi. Kita guna cm di peta saja. Okey, ini pecahan wakilan. Skala dia ada di bawah ini. Okey, ini cikgu haidkan. Ini skala dia. 1 nisbah 50,000 contoh. Tengok 1.2 pula, jarak. Okey, jarak ialah ukuran jauh di antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Okey, kita tengok jarak. Ini contoh gambar dia, contoh jarak. Okey. Jarak menara kembar Petronas dengan Masjid Jamek berapa kilometer? Kita tengok jarak contoh peta. Okey. Okey, jarak pula dia terbahagi kepada dua, iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Apa itu jarak mutlak? Okey, jarak mutlak ia menyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Dan jarak dia berubah, dia tetap dan tidak berubah.
Jarak mutlak dia tidak berubah ataupun tetap. Contoh, jarak dari Bagan Serai ke Ipoh ialah 90 km. Ini jarak mutlak. Google Map lah. Okay. Google Map 93 km. Jarak relatif ialah berdasarkan kos dan masa. Ia tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Contoh, jarak relatif ini adalah kos tambang dari Bagan Serai ke Ipoh adalah RM19. Okey, ini dia berubahlah. Okey, jarak relatif dia kos dan masa. Dia bukan jarak yang kita guna ukuran tu aja, kita ukur menggunakan wang ringgit dan juga masa lah. Okey, masa perjalanan Bagan Serai ke Ipoh dengan kereta ialah 1 jam 20 minit. Itu masa yang tadi kos tambang. Baik, ini contoh dia. Berada dalam Google Map juga. Siapa yang pernah guna, dia tahulah. Okey. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan kita akan sambung tajuk bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif ini dapat ditentukan pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.